hidayah dan taufiknya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Pilihan Allah ini tidaklah berlaku secara kebetulan, tetapi pilihan Allah ini berlaku dengan tujuan. Tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Tetapi apa yang berlaku pasti ada tujuannya. Tujuannya tidak lain tidak bukan Allah ingin memberi kebaikan yang banyak di luar apa yang kita jangkakan. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita akan dapat kongsikan dalam majlis ini bukan saja dapat memberi kebaikan pada diri kita, tetapi pada keluarga kita dan juga pada organisasi opsi yang kita cintai ini insyaAllah. Tajuk yang diamanahkan kepada saya ialah merungkai rahsia Isra' dan Mi'raj. Ya, merungkai rahsia Isra' dan Mi'raj. Jadi mudah-mudahan rahsia yang kita akan congkel dalam sesi ini kita fahami, kita hayati dan kita amalkan. Kerana ya, rahsia-rahsia itu bukan hanya untuk tinggal rahsia, tetapi untuk kita ungkaikan, untuk kita fahami dan sungguh-sungguh dapat kita yakini. Dan akhirnya Isra' Mi'raj itu rohnya dapat hidup di dalam diri kita, keluarga kita dan juga organisasi kita insya-Allah. Ya, sebenarnya ilmu itu adalah ketibaan makna pada hati. Ilmu bukan semata-mata sesuatu yang berlega-lega di kepala membentuk pengetahuan, tetapi ilmu mesti menjunam ke dalam sanubari kita hingga menimbulkan kemahuan. Hanya dengan kemahuan beragama, ya, kita dapat menegakkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang insya-Allah. Bila melihat peristiwa Isra' Mi'raj, kita mesti melihat Isra' Mi'raj pada posisi ataupun pada persepsi yang betul. What you see is what you get. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Sekiranya kita melihat suatu itu secara tersasar, kita akan dapat yang tersasar juga. Tetapi sekiranya kita dapat melihat dengan tepat, dengan jitu, insya-Allah kita akan dapat suatu yang yang jitu dan tepat juga insya-Allah. Ada orang melihat Isra' Mi'raj ini hanya sekitar soal-soal mistik dan juga suatu yang magic semata-mata. Tetapi saya teringat apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka, kata hebatnya dan agungnya peristiwa Isra' Mi'raj ialah kerana pengurniaan solat. Kerana solat yang dikurniakan secara direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang sangat tinggi nilainya, hingga manusia yang begitu hina dapat berhubung dengan Allah yang begitu mulia. Manusia yang lemah dapat berhubung dengan Allah yang begitu perkasa. Sebab tu solat dikatakan silah. Silah itu ialah hubungan. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini suatu perkara yang sangat menonjol. Bukan burak tu bentuk apa, warna apa, ya, bagaimana dia punya spesies daripada mana, bukan itu. Tetapi paling signifikan, paling relevan ialah tentang solat insya-Allah. Jadi marilah kita membumikan perjalanan langit ini. Ya, Isra' adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik melalui tangga cahaya sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah ke Baitul Ma'mur. Ya, semuanya perjalanan langit. Tetapi perjalanan langit ini ada ibrah, ada pengajaran yang perlu dibumikan, perlu dihayati, perlu diamalkan. Ya, insya-Allah dengannya insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat dengan rahsia itu dapat meningkatkan keimanan kita, dapat meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menghadiri majlis hingga selepas kita menghadiri majlis, ya, insya-Allah mudah-mudahan dia ada suatu dorongan yang kuat selepas ini supaya ya kita mendapat ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah itu mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Artinya walaupun Isra' Mi'raj ini berlaku pada diri Rasulullah secara khusus dan sudah berlaku lebih daripada 1400 tahun yang lalu, tetapi pengajarannya bukan khusus, tetapi pengajarannya dapat kita amalkan, dapat kita transformkan ataupun dapat kita terjemahkan dalam kehidupan diri kita.
walaupun peristiwa itu silam sudah berlalu, tetapi dapat kita tegakkan pengajarannya pada masa kini. Artinya pengajaran daripada Isra' Mi'raj ini suatu yang bersifat malar segar, suatu yang sentiasa signifikan untuk diamalkan. Sebelum itu kita lihat dulu bagaimana perbandingan peristiwa Isra' Mi'raj dengan peristiwa hijrah. Hijrah ya, yang berlaku setahun selepas peristiwa Isra' Mi'raj. Kita lihat Isra' Mi'raj berlaku pada usia Rasulullah 52 tahun. 52 tahun artinya pada tahun 12 kenabian. Ya, manakala peristiwa hijrah berlaku setahun selepas itu. Ya, pada usia Rasulullah 53 tahun hijrah berlaku. Dan kemudian 2 tahun kemudian pada usia Rasulullah 55 tahun berlakulah perang yang pertama, iaitu perang Badar. Ya, jadi kita bandingkan dulu, buat satu comparison yang mana dengan perbandingan ini nanti barulah kita tiba kepada satu kesimpulan bahawa Isra' dan Mi'raj ialah kembara iman. Manakala hijrah adalah kembara yang di bumi, ini kembara perjuangan. Isra' Mi'raj ialah kembara langit, hijrah adalah kembara bumi. Isra' Mi'raj ialah iman, fokusnya. Hijrah adalah perjuangan. Ini penting supaya kita dapat melihatnya nanti. Baik, sebagai perbandingan, cuba kita tengok. Sebagai perbandingan, kita lihat peristiwa Isra' Mi'raj ialah kembara langit, hijrah ialah kembara bumi. Jarak antara Mekah dengan Madinah dalam peristiwa hijrah adalah 400 km saja. Manakala jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa lebih kurang 1000 km. Daripada Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 berjuta-juta tahun cahaya. Sangat jauh. Baik. Tetapi anehnya hijrah yang dekat itu 400 km hanya memakan masa 14 hari. Ya, Rasulullah SAW duduk di Gua Saur selama 3 hari dan bakinya 11 hari dalam perjalanan sampai ke Madinah. Manakala dalam peristiwa Isra' Mi'raj hanya memakan masa lebih kurang 6 jam. Iaitu berlaku selepas Isya' sehinggalah Rasulullah pulang semula ke Masjidil Haram sebelum Fajar. Lebih kurang 6 jam saja. Ya. Dalam peristiwa hijrah, Rasulullah ada ancaman yang Rasulullah nak dibunuh pada malam itu. Tetapi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah tidak terancam, Rasulullah sedang tidur di Masjidil Haram. Ya. Kemudian dalam peristiwa hijrah, Rasulullah ditemani oleh manusia biasa yang tercipta daripada tanah, iaitu sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar. Manakala dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Jibril, malaikat yang tercipta daripada cahaya. Kemudian dalam peristiwa hijrah, Rasulullah merancang dengan strategic thinking, dengan pembahagian tugas, job spec masing-masing kepada orang-orang tertentu, dan Rasulullah merancang di mana nak berhenti, di mana mendapat bekalan dan sebagainya. Tetapi dalam peristiwa Isra' Mi'raj tidak ada perancangan. Rasulullah hanya ikut saja apa yang telah ditentukan, apa yang telah dijadualkan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah. Dalam peristiwa hijrah, Rasulullah menaiki unta, 2 ekor unta, tetapi di dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah mengendarai iaitu haiwan yang bernama burak, yang lebih besar daripada keldai tapi kecil sedikit daripada kuda. Burak mendapat nama daripada sifat dia. Burak itu artinya kilat ataupun cahaya. Artinya burak adalah satu haiwan yang bergerak begitu laju, saujana mata memandang dia dah sampai lebih daripada kecepatan cahaya. Jadi kalau kita ikut logik pemikiran kita secara rasional, burak ini lebih diperlukan di mana? Dalam hijrah ke dalam Isra' Mi'raj? Apa fikir? Ya, kalau ikut logik, perlulah burak ini dalam peristiwa hijrah lagi. Sebab kalau Rasulullah naik burak dalam peristiwa hijrah, tak ada siapa yang dapat memburu lagi. Terus sampai ke Madinah.
Ya, diperlukan Rasulullah ni ditemani oleh Jibril dalam peristiwa mana? Isra' Mi'raj ke hijrah? Kalau ikut pemikiran kita lebih afdal, lebih baik Jibril menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah kerana Rasulullah ada ancaman nak dibunuh. Jibril itu dari segi fizikalnya subhanallah, ya, satu makhluk yang sangat hebat, sangat besar. Tak akan berani orang mengejar Rasulullah kalau ditemani oleh malaikat Jibril. Ya, tetapi tidak begitu. Kerana apa? Kerana ciri-ciri suatu kejadian dia akan berkait dengan apa tujuan kejadian itu. Dalam peristiwa hijrah adalah untuk kita teladani strategic thinking Rasulullah, preparation Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun ya posisi-posisi manusia sahabatnya mengikut kelebihan masing-masing. Ya, kata total quality management. Dia ada dah situ dah. Ya. Tetapi ya kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merancang apa-apa kerana ini adalah untuk diimani. Seperti mana kata Tuan Pengerusi tadi, ya, peristiwa dalam Isra' Mi'raj ini ialah bersifat ghaibiyat dan sam'iyat. Ghaibiyat dan sam'iyat. Ya, ghaib. Yang dikatakan yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Bersifat metafizik. Ya, kalau kita lihat. Ya. Jadi rupa-rupanya Isra' Mi'raj adalah untuk benar-benar diyakini. Tetapi hijrah adalah untuk diteladani. Dia ada 3 peristiwa yang disusun di dalam Al-Quran mengikut tertib dia. Al-Quran indah ya. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran disebut apabila dikaitkan dengan 3 peristiwa. Wallazina amanu. Kemudian wahajaru. Kemudian wajahadu. 3. Iman, hijrah dan jihad disusun. Ya, kesinambungan aturannya begitu. Rupa-rupanya Isra' Mi'raj ialah ujian tapisan kepada keimanan para sahabat. Dah beriman sungguh tak? Yakin kamu pada syurga ke? Yakin kepada berkuasanya Allah ke? Bila dah yakin. Sebab itu ada mereka yang tersaring imannya. Dengan peristiwa Isra' Mi'raj mereka kufur semula. Ada. Kerana ini ujian keimanan. Jadi apabila disaring dengan ujian keimanan, setahun selepas itu barulah ya mereka layak untuk terpilih melakukan hijrah. Sebab hijrah kena berpisah dengan keluarga. Hijrah terpaksa berpisah dengan kampung halaman. Hijrah terpaksa mengorbankan harta dan mengorbankan masa. Jadi mereka yang sudah ada kekuatan iman yang teguh, baru mereka mampu untuk melakukan hijrah. Dan lepas itu, selepas 2 tahun melakukan hijrah, dah dapat korbankan masa, dah dapat korbankan tenaga, baru jihad, perang Badar yang pertama, itu nak mengorbankan nyawa. Jadi tertibnya, wallazina amanu dengan Isra' Mi'raj, wahajaru dengan peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, dan wajahadu dengan perang Badar, perang Badar Al-Kubra, iaitu mengorbankan nyawa. Jadi pengajarannya buat kita, ibrahnya buat kita ialah kita rungkaikan rahsia ini, mana mungkin kita boleh mengorbankan nyawa kalau kita tidak boleh berkorban harta, ya, belum berkorban masa dan belum berkorban tenaga. Kalau itu pun berat, tak mungkin dapat korbankan nyawa. Dan mana mungkin kita dapat korbankan harta, mana mungkin kita dapat korbankan masa, sekiranya kita tidak ada iman kepada Allah, iaitu iman kepada hari akhirat. Hanya mereka yang percaya kepada balasan syurga yang dapat mengorbankan harta. Hanya mereka yang takut kepada neraka yang mampu ya melaksanakan ketaatan, kesusahan apabila nak melakukan satu yang baik yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Jadi ingat ya, iman, hijrah dan juga jihad. Ya. Jadi rumusannya pada slide yang pertama, hijrah adalah kembara perjuangan untuk diteladani. Isra' Mi'raj ialah kembara iman untuk diyakini, insyaAllah. Seterusnya kita tengok. Dalam surah Al-Isra' kita tengok ayat yang pertama, ini ayat pertama, ya.
Bermula dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, haulah, persekitarannya, ya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Itu dia kata ayatina, ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, sign, ya. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Baik, cuba kita lihat perkataan ataupun perkataan-perkataan yang saya bolkan itu. Pertama, subhanallah. Ayat ini dimulakan dengan tasbih, seterusnya. Tasbih kerana apa? Ada dua perkara. Yang pertama, ya, dimulakan dengan mensucikan Allah, maha suci Allah, dua perkara. Atas dua perkara. Pertama, Allah disucikan, ya, dengan sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Sifat kekurangan dan kelemahan tidak ada. Allah maha suci. Allah maha perkasa, ya, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya, ya. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada, terjauh, mustahil bagi Allah sifat kelemahan dan kekurangan, maka Allah mampu melakukan sesuatu, ya, yang di luar logik dan luar akal manusia. Balik semula, pergi berjuta-juta tahun cahaya naik ke langit, kemudian balik semula lebih kurang sekitar 5-6 jam saja. Tak logik. Tapi Allah suci daripada kelemahan. Allah suci daripada kekurangan. Allah boleh buat kun fayakun, apa yang saja Allah nak jadi, boleh jadi. Itu yang pertama. Kenapa dimulakan dengan subhanallah? Yang kedua, dimulakan dengan subhanallah, tasbih ialah untuk menjaga iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berlaku seperti mana umat Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam, iaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Orang Nasrani, iaitu orang Kristian, apabila Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa dan keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizatnya, akhirnya orang Kristian menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Ya, tengok Begitu juga apa yang berlaku kepada orang Yahudi. Apabila Nabi Uzair dihidupkan semula setelah mati ratusan tahun, orang kata, ya, Yahudi kata Nabi Uzair juga anak Tuhan. Seperti Nabi Isa anak Tuhan kepada orang Nasrani. Jadi jangan sampai terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan besar, yang dikatakan suci itu ialah Allah yang menjadikan, ya, peristiwa itu, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tetap hamba-Nya. Ini penting. Sebab itu digunakan perkataan bi'abdihi. Bi'abdihi ini satu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hamba yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akan bertanya, kita pun hamba juga. Apa bezanya? Ya, kalau kita katakan pangkat yang tertinggi di sisi Allah, apabila Allah mengiktiraf seseorang itu sebagai hamba-Nya, itu pangkat yang tertinggi. Kalau di Malaysia, kalau kita tengok Tun, Tan Sri, Doktor, Datuk dan sebagainya. Tetapi tidak, di sisi Allah, abdi itulah pangkat tertinggi. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan kita. Kita hamba juga, Rasulullah hamba juga. Tetapi Rasulullah tinggi kerana Rasulullah punya sifat kehambaan yang tinggi. Sifat-sifat kehambaan yang tinggi. Apa dia sifat kehambaan? Rasa lemah dengan Allah, ya, rasa miskin dengan Allah, rasa jahil dengan Allah, rasa malu dengan Allah, rasa memerlukan Allah, rasa mengharapkan, rasa takut, rasa cinta. Ini rasa-rasa kehambaan. Kita hamba yang tidak ada rasa kehambaan. Rasulullah hamba yang ada rasa kehambaan. Sebab itu, itulah pangkat tertinggi pada Rasulullah. Dan perkataan bi'abdihi juga, yang kedua adalah untuk menggambarkan Isra' Mi'raj ini sekali.
antara gabungan antara jasad dan roh sekali. Bukan roh saja. Kalau roh akan digunakan birruhi, tetapi ini bi'abdihi. Bi'abdihi artinya jasad dan roh sekali. Jadi itulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, perkataan asra. Asra ini diperjalankan. Bila diperjalankan artinya bukan berjalan sendiri. Ada vehicle, ada alatnya, ada kenderaannya. Kalau saya tadi daripada rumah saya di Sungai Buloh ke pejabat saya di Damansara Damai ini, saya berjalan. Mungkin tak sampai lagi. Ya, berjam-jam. Tapi kalau saya diperjalankan dengan kereta, mudah. Bahkan kadang-kadang jauh yang begitu jarak yang begitu jauh pun kalau diperjalankan jadi mudah. Satu contoh yang diberikan oleh guru-guru kita, dia kata begini, kalau seekor semut tiba-tiba dia termasuk dalam luggage ataupun dalam beg pakaian orang yang nak pergi ke Amerika. Dia duduk, semut ini di Malaysia, masuk dalam beg pakaian orang yang nak pergi ke Amerika, pergi ke KLIA, kemudian take off dengan kapal terbang, pergi sampai ke New York, London, buka hotel, buka, semut yang ada tu dia keluar. Logik ke kalau nak kira semut tu daripada Malaysia tu dengan kaki macam mana dia nak pergi ke Amerika. Tetapi oleh kerana dia dah naik kapal terbang, dan sebagainya dah mudah. Begitulah bila kita nak tamsilkan dengan perjalanan ini. Bagi Rasulullah SAW dah permudah kerana Rasulullah naik burak yang lebih daripada kecepatan cahaya dan naik daripada tangga cahaya yang begitu cepat, eskalator ataupun lift yang begitu cepat, begitu laju daripada Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Ini penting. Barakna haulahu. Barakna haulahu artinya keberkatan yang mengelilinginya. Rupa-rupanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa serta bumi yang ada di sekelilingnya itu ialah bumi yang barakah. Barakah itu apa? Barakah itu ialah ziyadatul khair. Ziyadah. Kebaikan yang berkembang. Kebaikan yang berkembang ini perlu dilihat dengan pandangan mata hati, bukan pandangan biasa. Kalau kita lihat pandangan mata biasa, tentulah Australia ataupun New Zealand ataupun Switzerland lebih indah dengan pokok-pokoknya, dengan saljinya dan sebagainya berbanding dengan tanah yang kering kontang di tempat kedua ini. Contohnya lebih lagi sekarang Masjidil Aqsa di bawah cengkaman Zionis. Tetapi kenapa dia masih barakah? Kerana apabila barakah ini, kebaikan ini dikaitkan dengan pertambahan iman apabila kita berada di situ. Kita mudah menangis, kita mudah ibadah apabila berada di Masjidil Haram. Kita mudah terasa hati kita dengan kebesaran Allah bila berada di Masjidil Aqsa. Artinya ziyadah itu berkaitan dengan iman. Kebaikan yang berkembang itu dikaitkan dengan bukan soal-soal lahiriah tetapi soal-soal rohani. Ini yang dikatakan ayat ini yang pendek ini Baik Seterusnya kita lihat apa rahsia ataupun yang kita nak congkil daripada peristiwa ini. Saya tidak akan pergi satu persatu tetapi saya akan menegaskan rahsia yang pertama, ibrah yang pertama ialah peristiwa Isra' Mi'raj menggambarkan, membuktikan satu bukti bahawa semakin seorang itu merendah diri, semakin dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak pangkat di sisi Allah, kalau kita nak status di sisi Allah, maka marilah kita tawaduk, rendah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri. Sebab itu bila Rasulullah sangat merendah diri, jasad Rasulullah ditinggikan. Sehingga ke satu keadaan yang Jibril pun tak mampu dah nak bergerak mengiringi Rasulullah, jasad Rasulullah. Begitu juga darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada semua makhluk. Kenapa? Rasulullah tawaduk. Rasulullah gelarannya ialah Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Musa Kalimullah. Masing-masing ada gelaran. Gelaran yang paling hebat pada Rasulullah Habibullah. Tetapi sekiranya Rasulullah ditanya, siapa kamu? Sering Rasulullah memberi jawapan. Dia tak kata ana Habibullah, tidak. Rasulullah menjawab ana yatim. Aku ni anak yatim. Subhanallah. Rendah diri.
Kalau kita lihat alas tidur Rasulullah tak layak dikatakan tilam. Saya berani mengatakan bahawa alas tidur setiap orang yang ada di dalam ruang ilmu kita pada pagi ini lebih baik daripada alas tidur Rasulullah. Alas tidur Rasulullah sampai ditangisi oleh Sayyidina Umar kerana belikat Rasulullah berbekas kerana kerasnya alas tidur tempat Rasulullah. Itu rumah Rasulullah. Kalau kita tengok dalam YouTube dia ada apa ni sikit buat gambaran bagaimana rumah Rasulullah. Subhanallah. Diberitakan dalam hadis shilling ataupun atap rumah Rasulullah SAW boleh dicecah dengan tangan. Ketika Rasulullah solat, kadang-kadang tersentuh ataupun terkena kaki isterinya yang sedang tidur, artinya sempit. Pernah ditanya kepada Siti Aisyah, isteri Rasulullah SAW, apakah makanan yang Rasulullah makan menjelang kewafatannya? Dah hampir-hampir nak wafat, 2-3 bulan, 4 bulan. Apakah makanan yang selalu dimakan oleh Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kamu tidak akan mampu memakannya. Kerana roti yang dimakan oleh Rasulullah terbuat daripada tepung yang sangat kasar. Sedangkan Rasulullah SAW seorang yang kaya. Tetapi Rasulullah memilih hidup cara orang miskin. Mengapa Rasulullah memilih begitu? Ahli sejarah mengatakan bahawa input harta Rasulullah banyak. Tetapi output harta Rasulullah lebih laju daripada inputnya. Kenapa Rasulullah memilih hidup miskin sedangkan Rasulullah memegang kunci perbandaran timur dan barat ada di tangan Rasulullah? Kerana Rasulullah nak jadi pemimpin. Dengar ya. Kalau kita nak jadi pemimpin, kita bukan hanya memahami kesusahan rakyat. Tetapi kita perlu merasai kesusahan rakyat. Tidak cukup simpati tapi empati. Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Hingga apabila Rasulullah SAW nak memutuskan satu keputusan, nak membuat satu tindakan, Rasulullah merasai denyut rasa oleh marhain orang-orang bawahan. Kenapa? Rasulullah sangat tawaduk. Justru Rasulullah tawaduk itulah Rasulullah diangkat tinggi jasadnya dan juga derajatnya. Sebab itu mafhum sebuah hadis, kekayaan tidak akan berkurang kerana sedekah. Kekayaan tidak akan berkurang kerana sedekah. Allah akan memberi kekuatan kepada orang yang pemaaf. Rupa-rupanya kalau kita nak kuat dan bukti kita mempunyai kekuatan, kita memaafkan. Memaafkan hanya milik orang kuat. Orang yang lemah tak mampu memaafkan. Pendendam adalah orang yang lemah. Dan Rasulullah SAW dengan orang yang bersikap dan orang yang bersikap rendah diri kerana Allah, maka ditinggikan darjatnya. Ini penting ya. Jadi apabila kita merendah diri, barulah Allah meningkatkan darjat kita. Jadi sebelum saya beralih kepada slide lain, ya, rahsia Isra' Mi'raj yang perlu ada pada diri kita selepas ni, jadilah ayah, tapi ayah yang merendah diri. Jadilah suami, jadilah ibu, jadilah ketua yang merendah diri. Dengan merendah diri, be humble. Dengan merendah diri kita akan mampu memimpin dengan baik. Dan dengan merendah diri, insya-Allah kita akan ditinggikan darjat. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Ibrah yang kedua ialah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj pada tahun yang dikenalkan sebagai tahun duka cita. Ini selalu kita dengar. Ya? Kenapa Rasulullah duka cita? Kenapa Rasulullah sedih? Kenapa Habibullah ini kekasih Allah ni sedih? Sebab pada tahun itu berlaku 3 peristiwa. Pertama, kematian sekali cinta Rasulullah, iaitu Siti Khadijah. Cinta Rasulullah pada Siti Khadijah ni, bayangkan ya, bukan sahaja cinta semasa hidup, tetapi cinta walaupun Siti Khadijah sudah lama meninggal dunia. Selalu disebut-sebut oleh Rasulullah. Kalau ada makanan yang lazat, makanan yang banyak, maka Rasulullah kata bagilah kepada rakan-rakan Khadijah. Kenapa? Walaupun Khadijah sudah pergi, tetapi dia tetap di hati oleh Rasulullah. Di hati Rasulullah. Dan saat Rasulullah nak memerlukan, tidak ada lagi orang yang menyelimutkannya. Seperti mana dalam peristiwa pertama kali menerima wahyu. Tidak ada lagi. Siti Khadijah meninggal dunia. Dalam keadaan Rasulullah sangat memerlukan. Kerana tekanan semakin kuat. Begitu juga. Ya, Rasulullah kehilangan bapa saudaranya. Dan
paling menyedihkan kerana bapa saudaranya yang telah menjaganya, yang telah melindungi, yang menjadi perisai kepadanya selama ini, mati dalam keadaan tidak beriman. Peri sedihnya Rasulullah SAW berdepan dengan kematian ini dapat digambarkan daripada satu cerita yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni ada seorang ayah bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah ni sudah lama didakwahkan oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar supaya masuk Islam. Tak masuk Islam juga walaupun dah tua. Tapi satu ketika dalam satu majlis yang dihadiri sahabat dan Rasulullah, Abu Quhafah menyatakan keislaman yang selama ini sudah ditunggu oleh sekian lama. Bukan saja oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi oleh sahabat-sahabat yang lain. Semua sahabat gembira waktu itu, kecuali Sayyidina Abu Bakar menangis. Bila orang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, sepatutnya dia gembira, kenapa dia menangis? Dia kata, aku terkenangkan Rasulullah. Alangkah indahnya kalau Abu Quhafah itu Abu Talib yang masuk Islam. Dia lebih akan mengembirakan Rasulullah daripada kegembiraan yang sedang aku alami sekarang. Cuba bayangkan. Dan Rasulullah SAW bergerak ke Taif 60 km. Ada kata 100 km, ada kata 68 km, macam daripada Kuala Lumpur ke Bentong. Pergi ke mana? Taif. Nak cuba ubah angin dakwah. Mudah-mudahan penduduk Taif, tetapi sebaliknya Rasulullah dihalau, diusir dengan batu bata sehingga berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Bagaimana nak gambarkan sangat sedih ni? Saya gambarkan dengan satu peristiwa lain. Satu peristiwa lain yang sangat menyedihkan Rasulullah ialah ketika berlaku usai perang Uhud, setelah usai perang Uhud. Perang Uhud di mana 70 orang sahabat syahid, termasuk penghulu kepada segala syuhada. Siapa dia? Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah yang sangat dikasihinya, penghulu syuhada ini. Pada waktu itu Rasulullah sangat sedih. Dan orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak saat yang lebih duka cita daripada waktu ini? Kata Rasulullah, ada, iaitu ketika di Taif. Dia bayangkan sedihnya. Lalu apa yang dibuat oleh Habibullah? Dan lebih penting, apa yang dibuat, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghiburkan kekasihnya yang sedang kesedihan. Wah, dia ajak melancong. Melancong rohani, kembara spiritual. Dia ajak untuk melihat syurga, dia melihat macam mana kesudahan orang-orang yang baik, bagaimana orang-orang yang dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila melihat balasan-balasan yang hebat di hari akhirat, maka kecil penderitaan di dunia. Sebab itu, dengar terimalah sedikit kesusahan di dunia yang sedikit dan sementara. Terimalah kesusahan di dunia yang bersifat sedikit dan sementara demi kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya dan lebih baik lagi. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi bila Rasulullah dibawa kembara melihat syurga, melihat neraka dan sebagainya, maka kecil penderitaan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Ketika pintu-pintu di dunia sudah tertutup, pintu ke langit lapang terluang. Jadi ketika semua orang seolah-olah menafikan, menolak Rasulullah, maka Rasulullah diajak untuk ke langit, untuk melihat teman daerah tinggi. Satu lagi yang boleh menghilangkan kesedihan kita ialah apabila kita bergaul dan bersama-sama dengan orang yang senasib dengan kita. Saya ada pengalaman seorang kawan yang tiba-tiba dengan hasil pemeriksaan, dia disiharkan oleh doktor ada diabetes. Dah masuk kelab kencing manis. Oh, down dia rasa. Dia jatuh rasanya. Tak boleh ini, tak boleh ini, muram. Jadi bila lama-lama kelamaan pergi hospital untuk buat rawatan, bila buat rawatan dengan hospital, nak ambil ubat. Dan di hospital tu, dia bertemu dengan kawan-kawan yang diabetes juga. Mereka berkumpul lah sambil tunggu nak dapat ubat tu, berbincang-bincang, berapa lama dah kena, ni cerita-cerita.
Subhanallah, dia kata, waktu tu saya rasa lapang. Sebab bukan saya seorang je kena. Rupanya ada juga orang lain kena. Rupa-rupanya penderitaan ni kalau kita kongsikan, ya, dia akan ada satu lapang pada hati kita. Ya, sebab itu kalau orang anxiety, dia mesti ada dua. Pertama, dia mesti jalan-jalan dan mesti ada kawan-kawan. Jalan-jalan dengan kawan-kawan. Bila siapa yang ada kemurungan. Rupa-rupanya Rasulullah SAW yang sedih dengan 3 peristiwa tadi, dibawa berjumpa dengan semua rasul-rasul yang juga teruji macam Rasulullah, yang senasib dengan Rasulullah, berjumpa dengan Nabi Musa yang pernah berjuang dengan Fir'aun, ya, sampai nak dibunuh oleh Fir'aun, berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang dicampakkan ke dalam api, berjumpa dengan Nabi Yahya, berjumpa dengan Nabi Idris, yang berjumpa dengan Nabi Adam, subhanallah, Nabi Isa dan sebagainya. Dan rasul-rasul yang ulul azmi ini juga, mereka juga mengalami keperitan, penderitaan. Dan apabila Rasulullah bertemu dengan mereka dan melihat kesudahan perjuangan mereka, ya, kesudahan perjuangan mereka, kemenangan, maka Rasulullah ada kekuatan untuk menghadapi kepedihan. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada kedua ini? Yang pertama, penawar duka cita yang hebat ialah iman yang kuat. Jangan minta hidup yang mudah, tapi minta hati yang tabah, dan hati yang tabah ialah hati yang kuat hubungan dengan Allah, artinya iman. Jangan dipinta ringankan ujian, tapi minta beratkan iman untuk menghadapi ujian itu. Satu lagi, Rasulullah dididik. Rasulullah mengakui, adabani Rabbi fa ahsanu ta'dibi. Aku ini dididik oleh Allah dan Allah mendidikku dengan sebaik-baiknya. Ini pengakuan Rasulullah. Dan salah satu silbus ataupun cara Rasulullah mendidik, cara Rasulullah dididik oleh Allah dengan mematikan seorang demi seorang orang yang disayangi oleh Rasulullah. Sebut saja siapa. Sebelum Rasulullah dilahirkan, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Kemudian datuknya meninggal dunia. Kemudian bapa saudaranya. Kemudian isterinya. Anak-anak Rasulullah 7 orang, 6 orang daripadanya meninggal dunia. Sebut saja, kita pernah kehilangan isteri, Rasulullah telah mengalami. Kita pernah mengalami anak, Rasulullah telah mengalaminya. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW dididik agar jangan menaruh pergantungan 100% kepada manusia. Pergantungan hanya kepada Allah. Apa yang Rasulullah akui dalam satu sabdanya, jika aku dibenarkan, jika aku ingin mengambil kekasih, nescaya aku memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi kekasihku yang sejati ialah Rafiqil A'la. Kekasihku yang sejati ialah Allah yang Maha Tinggi, teman daerah tinggi. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, aku sudah hidup sekian lama dan aku sudah merasai pelbagai kepahitan. Aku sudah hidup sekian lama dan aku telah mengalami pelbagai kepahitan, dan tidak ada kepahitan yang lebih dahsyat daripada mengharap kepada manusia. Ini pengajaran kita. Jangan letak peratus 100% walaupun pada orang yang paling akrab dengan kita. Ya, mesti kita letakkan Allah. Dan kalau kita duka cita, kalau kita kalau kita dalam keadaan yang sangat tertekan, ya, tak salah untuk cari kawan. Tak salah untuk kita jalan-jalan. Tetapi kawan yang sebenar ialah yang dapat menghilangkan duka cita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman daerah tinggi. Dan jalan-jalan ialah jalan-jalan yang betul kembara rohani, spiritual kita. Kita kena kuatkan. InsyaAllah inilah bekal untuk kita menghadapi saat-saat yang muji dalam kehidupan kita. Ini penting, ya. Okey. Rahsia ketiga. Rahsia ketiga ialah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik burak. Burak ini saya katakan dapat nama daripada sifat dia. Sifat dia macam kilat ataupun cahaya. Burak jangan dilihat sebagai satu haiwan semata-mata, tetapi burak adalah lambang teknologi yang sophisticated. Lambang teknologi yang canggih. Ya, kalau kita lihat jet supersonik, pesawat-pesawat ini tidak dapat yang menandingi burak.
Burak lebih cepat daripada cahaya. Sejauh mata memandang, dah sampai. Sejauh mata memandang, dah sampai. Begitulah langkah burak. Baik. Burak adalah lambang teknologi yang canggih. Tetapi sebelum menaiki burak, apa yang dibuat kepada diri Rasulullah? Rasulullah dikejutkan oleh Malaikat Jibril, dibawa ke tepi telaga Zamzam, kemudian dibedah buat kali kedua. Dikeluarkan daripada dada Rasulullah, dibersihkan, diisi dengan ilmu, kemudian diisi dengan iman, kemudian diisi dengan hikmah. Subhanallah, diisi ke dalam dada Rasulullah. Dan Rasulullah, kata para alim ulama, sudah melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Pertamanya, sewaktu Rasulullah dibedah kali pertama ketika dibela oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Kali kedua sekarang. Jadi rupa-rupanya, dengar ini satu pengajaran yang perlu kita ambil. Sebelum mengendalikan teknologi yang canggih, perlu hati dulu bersih. Hati bersih, teknologi canggih. Kalau hati kotor, ada teknologi canggih, terjadilah sekarang ni dalam social media. Dalam media sosial kita, subhanallah, orang politik dengan orang politik bergocoh, bergaduh, bisnes dengan bisnes berkrisis. Agamawan dengan agamawan pun berkrisis sehingga orang sehingga umat menjadi keliru. Kenapa? Angkara teknologi canggih. Angkara media sosial. Tetapi tidak salah media sosial, teknologi canggih ni. Tapi yang salahnya apabila didukung oleh hati yang kotor. Jadi apa yang kita boleh belajari daripada hikmah yang ketiga, rahsia yang ketiga, dengar Untuk kita ada high tech, perlu ada high touch. High tech, teknologi. High touch, kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Kasih sayang, kemaafan dan sebagainya. Dan semua itu dibina dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sekarang teknologi kian canggih, tetapi persiapan jiwa. Kita miskin rohani sekarang. Kita ada bangunan pencakar langit yang tinggi, tapi rohani menyapu bumi. Kenapa? Kenapa kita tidak pentingkan perkara ini? Sedangkan peristiwa Isra' Mi'raj sudah menegaskan bahawa hanya hati yang bersih dapat memanfaatkan teknologi canggih. Hanya apabila Rasulullah dibedah, baru Rasulullah mampu naik burak. Ini pengajaran kita Subhanallah Sebab itu marilah sama-sama dalam industri 4.0 sekarang. UFC juga akan mengalami ledakan teknologi. Sekarang media sosial bercakap tentang speed, kelajuan, ketidaktentuan dan sebagainya. Tetapi walaupun teknologi yang laju, walaupun keadaan tidak menentu, tapi hati kita, iman kita tetap jitu. Melalui apa? Proses tazkiyatun nafs. Tarbiyah mesti ada. Jangan dianggap tarbiyah rohaniah, iaitu tarbiyah iman, tarbiyah kepada hari akhirat, syurga dan neraka ini satu yang ketinggalan. Tidak. Kalau teknologi canggih, tinggi, dia hanya akan meninggikan tempat jatuh saja. Tanpa hati yang bersih, insya-Allah. Baik, seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra', perjalanan yang merentas Isra', walaupun kelajuan burak itu lebih daripada cahaya. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak direct flight aja, direct flight? Maksudnya tak payahlah berhenti. Boleh terus saja. Kelajuan cahaya kalau 1000 km, Allah berapa detik je dah sampai dah ke Masjidil Aqsa. Tetapi berhenti di 3 tempat. Di Madinah, di Bukit Tursina, di Baitul Laham, dia berhenti. Dan Rasulullah didedahkan apa yang akan dilaluinya pada masa akan datang di tempat-tempat ini. Subhanallah. Soalnya sekarang ketika Rasulullah berhenti di R&R ini, 3 tempat ni, rehat dan rawat ini, apa yang Rasulullah buat? Agaknya apa yang Rasulullah buat? Yang dia beritakan kepada kita ialah ketika berada di R&R ini, Rasulullah solat. Bangun Rasulullah solat, lepas solat baru teruskan perjalanan. Oh, rupa-rupanya
Walaupun Rasulullah bergerak laju tetapi berhenti. Jangan tergesa-gesa. Rehat dan rawat. Dan rehat dengan rawat dengan solat. Jadi begitu juga ibrah dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah siri ujian yang tak renti-renti. Kita akan sentiasa diuji. Ketika saya dulu masa muda, saya ingat pada usia 60-an macam saya sekarang ni, beban akan berkurangan lah. Rupanya tidak. Makin kita ke hujung, usia kita bertambah, beban juga bertambah. Tetapi tenaga kita makin kurang. Bagaimana kita nak dapat satu kekuatan? Bagaimana kita nak dapat satu kerehatan? Yang paling letih dalam diri kita ni bukan mata tau. Yang paling letih dalam diri kita ni bukan telinga, bukan tangan, bukan kaki. Tapi anehnya, mata kita rehatkan. Telinga kita rehatkan. Tangan kita urut, kaki kita urut. Tapi yang paling letih ialah apa dia? Hati kita. Satu hati yang bersifat biologi. Heart itu jantung. Jantung mana pernah berehat? Dia terus menggempam darah untuk memberi oksigen ke seluruh badan, otak dan sebagainya. Jantung tidak pernah berehat. Itu jantung, heart yang bersifat fizikal atau biologi. Tetapi hati yang bersifat maknawi ataupun kata Imam Ghazali bersifat latifah Rabbaniyah, yang halus, yang itu yang paling letih sekali. Saudara-saudari yang dikasihi, paling letih kerana hatilah tempat mengalami rasa sedih, hatilah yang merasa rasa marah, hati yang merasa kecewa, hati yang dikeji, hati kita yang paling letih. Kita rehatkan anggota badan yang lain, bila kita rehatkan hati, ini pesan Rasulullah. Dengar, pesan Rasulullah ini sangat penting. Bila Rasulullah SAW nak meminta Sayyidina Bilal untuk rehat, Rasulullah kata, untuk solat, minta maaf, apabila Rasulullah SAW nak minta Sayyidina Bilal supaya solat, azan, mengajak kepada solat, Rasulullah akan kata, arihna bis solah ya Bilal, rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Rupa-rupanya solat adalah satu kerehatan. Solat ialah merehatkan jiwa kita. Solat adalah merehatkan pemikiran kita. Solat ialah difrag balik fail-fail yang berserabut dalam kepala kita. Subhanallah. Sebab itu kata Rasulullah, rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Kita ni rehat bila kita dapat menyerahkan segala kusut masalah kepada yang mampu menyelesaikan masalah. Siapa yang paling mampu menyelesaikan masalah kita? Allah. Sebab itu dikatakan dalam surah Al-Ma'arij, manusia ini diciptakan dengan khalu'ah. Khalu'ah ni maksudnya dalam keadaan keluh kesah. Ini sifat manusia. Fitrahnya keluh kesah. Bila dia ditimpa musibah, dia jadi resah, gelisah. Bila dia dapat nikmat, dia rasa kedekut, bakhil. Kecuali, kata dalam surah Al-Ma'arij, kecuali orang yang solat dan orang yang kekal mengerjakan daimun. Rupanya hidup ini penat. Hidup ini penat. Mari berehat dengan solat. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj memberi jawapan kepada kita bahawa dalam hidup ini jangan kita tempuh pancarobanya, ujiannya dengan bersendirian. Tak boleh. Kita kena berteman Tuhan, kena berhubung dengan Tuhan, berhubung dengan Allah. Sebab itu solat juga dikatakan silah. Silah apa? Silah adalah hubungan. Kita lemah, tapi bila berhubung dengan Allah yang Maha Kuat, kita akan dapat kekuatan. Kita miskin, berhubung dengan Allah yang Maha Kaya, kita akan dapat kekayaan. Jadi, hubungan kita dengan Allah dengan solat, melalui solat ialah seumpama hubungan antara air dengan ikan. Tanpa air, ikan akan mati. Sebab itu dikatakan, kita dalam hidup ni kita zikir. Dan zikir yang paling penting, yang dikatakan zikir yang paling akbar ialah zikir itu ialah solat. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa aqimus solata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi solat adalah zikir yang paling besar, yang paling komprehensif. Jadi
apabila kita dalam hidup ini menghadapi ujian demi ujian, kita tidak akan mampu kecuali dengan berhubung dengan Allah. Ini penting. Bila kita berhubung dengan Allah, berlakulah yang dikatakan, ya, wallazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman itu hatinya tenang yang mengingati Allah, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan tenang. Bila hati tenang, baru kita menang menghadapi ujian. Sebab tu dikatakan orang tenang akan menang. Apa yang kita belajar daripada doa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan permudahkan urusanku. Jadi untuk kita dipermudahkan urusan kita banyak, kerja kita banyak, untuk dipermudahkan oleh Allah macam mana? Lapangkan dada kita. Macam mana kita nak lapangkan dada kita? Dengan zikir. Dan bagaimana zikir yang paling afdal, yang paling besar ialah solat. Jadi rupa-rupanya, dengar ya, seperti mana yang dikatakan ya oleh para alim ulama, ya, jarak antara masalah kita dengan jalan penyelesaiannya hanya antara jarak dahi kita dengan tempat sujud. Sekali lagi saya ulang. Jarak antara masalah kita yang berserabut dalam fikiran ini hanya dengan jalan penyelesaiannya hanya antara jarak dahi kita dengan tempat sujud. Wasjud waqtarib. Sujud dan mendekatlah. Jadi subhanallah, apabila kita sujud, Allah akan bagi kekuatan. Waktu itu kita belajar melepaskan. Let go, let God berlaku. Let go tu artinya melepaskan. Let God, serahkan kepada Allah. Maka di sana akan ada kekuatan. Subhanallah, ya, kalau kita lihat dalam hidup kita ni, kalau kita terpegang benda panas, katalah benda yang ada di tangan saya ni, pen ni panas. Saya pegang, tindakan spontaneously, tak payah saya fikir, saya akan lepaskan. Tak payah fikir kalau dia panas. Tetapi ya, hati kita dengan masalah tidak begitu. Hati kita tidak berdaya untuk melepaskan. Tendensi ataupun kecenderungan hati kita ialah apabila ada masalah, dia nak fikir terus, dia tidak belajar melepaskan. Jadi bagaimana kita nak melepaskan? Itu yang dikatakan solat. Bila kita solat, kita akan dapat ketenangan. Sebab solat ada zikrullah. Bila kita solat, di sana ada al-falah, ada ketenangan. Saya teringat satu ungkapan yang ditulis oleh Dale Carnegie dalam bukunya Stop Worrying and Start Living. Dale Carnegie ni, dia bukan orang Islam. Dan dia petik kata pun bukan orang Islam. Dia petik kata-kata daripada Mahatma Gandhi. Apa Mahatma Gandhi kata? Kalau saya tidak semayang, sudah lama saya menjadi orang yang sakit jiwa. Itu Mahatma Gandhi kata. Kalau saya tidak semayang, ya, sudah lama saya menjadi orang yang sakit jiwa. Itu orang Hindu, cara solat dia tak betul. Ya? Dan juga Tuhan yang disembah tu tidak benar. Itu pun ada rilis pada rasakan. Apatah lagi kalau kita solat pada Allah yang benar. Dan kita solat dengan cara yang benar, maka pasti ada ketenangan. Let go, let God. Melalui apa? Melalui solat kita. Sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ya, kebesaran peristiwa Isra' Mi'raj ialah apabila kita diberi tools untuk berhubung dengan Allah. Ada tools. Dan mengikut, kalau asalnya, solat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad 50 waktu. 50 waktu. Artinya, kita tak kata sekarang ni, kalau asal lah, 5 kali sehari semalam. Kita solat 5 kali sehari semalam. Kalau dikekalkan jadi macam ni. Solat 50 waktu sehari semalam. Wah, kalau 50 waktu, artinya 1 jam, 50 waktu, every 20 minutes. Lebih, lebih sikit, 20 minit lebih, solat. 20 minit lagi, solat. 20 minit lagi, solat. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan betapa manusia yang daif ini tidak akan dapat mengharungi ujian-ujian hidup yang pelbagai ini kalau dia tidak berhubung dengan Allah.
hatinya akan jadi mana ikan yang tidak mendapat air. Dia umpama pesawat yang tidak berhubung dengan menara kawalan. Pesawat kapal terbang ni kalau tak berhubung dengan menara kawalan, dia dah tahu dah, mesti dia ada kemalangan yang telah terjadi. Sama ada dia terempas atau di mana-mana bila dia tak berhubung dengan menara kawalan. Tapi di Malaysia, dengar di Malaysia 80% umat Islam tidak solat. Mengikut kajian tidak resmi. Artinya 80% seperti mana ikan yang dah nyawa-nyawa ikan sekarang hati dia. Seperti mana pesawat yang tidak berhubung dengan menara kawalan. Kalau pesawat tak menghubungi menara pengawalan, kita buat search and rescue supaya diselamatkan. Kat mana dia jatuh? Lautan mana yang dia terempas? Subhanallah. Solat adalah kepala ibadah. Ibadah-ibadah yang lain, haji, zakat, sedekah dan sebagainya, umpama tangan dan kaki. Solat kepalanya. Kalau tak ada solat, segala-galanya akan tidak diterima. Bayangkan, kita pernah jumpa orang tak ada tangan. Kita pernah jumpa orang tak ada kaki. Tapi pernahkah kita jumpa orang tak ada kepala? Kalau orang tak ada kepala, mati. Solat adalah kepala ibadah. Jadi betapa kita berada dalam persimpangan yang begitu kritikal sekarang ni. Dan solat dianggap satu yang bersifat peribadi. Kalau dalam organisasi, productivity, KPI mesti tinggi dan sebagainya. Tapi solat soal peribadi. Tapi ingat, dalam Islam, solat dia ada kesan kepada soal profesional kita. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia memilih, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia akan memilih pegawai-pegawai yang penting menduduki tempat-tempat yang kritikal, yang penting dalam kerajaannya, ialah orang yang menjaga solat. Bila ditanya kepada Sayyidina Umar, mengapa kamu memilih solat sebagai satu kriteria yang penting untuk jawatan-jawatan yang kritikal? Apa kata Sayyidina Umar? Dengar. Sekiranya seorang itu menjaga solat, dia akan menjaga juga perkara-perkara yang lain. Tetapi seorang tu dah mengabaikan solat, dia juga akan mengabaikan perkara-perkara yang lain. Betul? Kalau dengan Tuhan yang bagi dia telinga, Tuhan yang bagi dia mata, Allah yang bagi dia segala-galanya, itu pun dia tidak ucap terima kasih, itu pun dia tidak taat, apa jaminan dia taat kepada manusia yang tak bagi apa-apa padanya? Sebab tu solat adalah kepala integriti. Minta maaf. Terasa. Jadi ini, cuma sekarang ni kenapa kita nampak solat ni macam soal remeh-temeh, tak penting? Kerana kita lihat orang-orang yang solat pun culas. Orang yang solat pun tak ada integriti. Kerana apa? Ibadah-ibadah ritual umpama solat kita ini, dia tidak membina spiritual. Ritual saja. Dia tidak dipahami tuntutan dan juga penghayatannya. Kita ada ritual yang tidak membina nilai-nilai spiritual. Dan bila nilai spiritual daripada solat tidak terbina, dia tidak ada kesan kepada nilai sosial, hubungan kita dengan manusia. Dan dia tidak akan berkesan kepada nilai profesional, iaitu kesan solat kepada pekerjaan kita. Subhanallah. Jadi ini penting. Ya? Pernah ditanyakan, dia ditulis dalam satu buku yang ditulis oleh Buya Hamka, tak teringat saya. Sama ada Tasawuf Moden ataupun Lembaga Budi. Ada kata, di satu kampung ada dua orang manusia. Satu doktor. Doktor ni baik dengan manusia, baik dengan binatang. Tapi dia tak solat. Dan di kampung yang sama ada seorang haji. Solat jaga, tapi dengan manusia tak baik. Dengan binatang selalu zalim. Jadi dua doktor yang baik dengan manusia, yang baik dengan binatang tapi tak solat. Haji yang solat tapi tak baik dengan binatang, tak baik dengan manusia. Bila ditanya macam mana kedudukan ini? Dengar jawapan ni. Jawapan ni penting. Jawapannya begini. Sekiranya doktor itu solat, maka lebih banyak kebaikan yang boleh dicetuskan. Kalau doktor tadi, dia baik dengan manusia, dia baik dengan haiwan, tapi kalau dia tak solat. Kalau dia solat, insya-Allah dia akan jaga sungguh-sungguh yang lain.
Kalau Pak Haji tadi yang solat saja tetapi tak baik dengan manusia, tak baik dengan binatang. Kalau Pak Haji tadi tak solat, lebih banyak kejahatan yang dilakukan. Jadi solat ada main peranan yang penting. Saya pernah berdepan dengan satu organisasi, diminta bercakap satu tajuk. Tajuknya dengar tajuk yang rare lah. Sepanjang saya dalam bidang dakwah, kali pertama dapat tajuk ni, iaitu workaholic versus solatolic. Workaholic, orang yang kuat kerja tapi tak solat. Satu lagi solatolic, kuat solat tapi tak kerja. Saya kata dua-dua tidak Islamik. Yang Islamiknya seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah workaholic tapi pada masa yang sama solatolic. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak kakinya dalam solat dan Rasulullah patah giginya dalam jihad. Rasulullah solatolik dan Rasulullah workaholic, kuat kerja. Sayyidina Umar tidak tidur waktu siang kerana takut masalah rakyat tak selesai. Dan Sayyidina Umar kurang tidur waktu malam, takut urusan dengan Allah tidak selesai. Jadi Sayyidina Umar apa? Solatolik pada masa yang sama workaholic. Ini pengajaran daripada Isra' Mi'raj. Kenapa orang yang dengar ceramah Isra' Mi'raj saban tahun, dengar tapi pemalas kerja. Tapi tak ada integriti. Profession kita tertinggal. Kita tahun ini jatuh dalam CPI, Corruption Perception Index, jatuh nombor 61. Malu, negara-negara yang tinggi, tempat yang tinggi integriti, Corruption Perception Index ni yang nombor 1, yang paling tinggi New Zealand. Negara-negara Skandinavian. Malaysia jatuh daripada 55 tangga 61. Kenapa? Kenapa kita tidak ada integriti? Sedangkan kita solat. Kita rasa diawasi oleh Allah. Kita dengar kuliah Isra' Mi'raj dan sebagainya. Jadi ini persoalannya, Ini yang dikata rahsia, Sebab itu hidup ini penat, mari berehat dengan solat. Baik, seterusnya kita tengok. Yang seterusnya ialah hebatnya Isra' Mi'raj ini, bukan soal burak. Sekali lagi ialah mukjizat ni ada dua, satu mukjizat hissi, satu mukjizat maknawi. Melayu ni dia suka pada benda-benda yang magic, benda-benda yang instant. Dia suka pada kayu kokar contoh. Kayu kokar ni kayu yang datang daripada Nabi Nuh punya kayu, tongkat Nabi Musa dan sebagainya, itu yang itu. Tapi yang pentingnya bukan itu. Bukan mukjizat yang berbentuk hissi, tapi mukjizat maknawi. Mukjizat yang sampai sekarang ada. Apa dia? Rasulullah membelah Bukit Safa dan Marwah, Rasulullah belah bukit itu. Memang Rasulullah membelah bulan. Dah tak ada dah. Tapi yang sekarang sampai sekarang, mukjizat yang paling hebat mengatasi segala-galanya apa dia? Al-Quran. Al-Quran itu subhanallah terbiar begitu saja. Sedangkan itu mukjizat yang paling hebat. Kenapa? Kita lebih terikat kepada soal-soal yang bersifat magic daripada bersifat apa? Bersifat ilmu, bersifat kerohanian. Dulu ada sekali dan dinafikan oleh Neil Armstrong satu cerita. Kata Neil Armstrong bila naik ke bulan dengan Apollo 11, terdengar suara azan di bulan. Waktu itu kita pun kata, oh hebatnya Islam. Sebab apa? Azan terdengar di bulan. Tapi sekarang, azan tiap-tiap hari ni, 5 waktu dekat surau-surau, dekat masjid-masjid ni. Tak payah kat bulan, dekat sini. Kenapa tak pergi masjid? Tak pergi surau? Kita suka benda-benda itu. Bila kita belajar eskatologi. Eskatologi ni ilmu tentang akhir zaman. Tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Dalam media sosial, dalam Facebook dan sebagainya. Sekarang semua orang dah mengakui akhir zaman. Peperangan yang berlaku sekarang. Antara Rusia dengan Ukraine. Peperangan yang berlaku, gempa bumi. Kemudian pergolakan di Arab Saudi dan sebagainya. Oh, semua ini mengarah kepada satu arah. Iaitu apa? Dunia dah semakin dekat untuk kiamat. Tetapi surau lengang juga. Kalau kita minta derma susah juga.
untuk membangunkan perkara-perkara. Belum ada kebaikan masih lagi. Kenapa? Sebab kita subhanallah tidak melihat nilai yang lebih substance daripada nilai luaran. Sehingga dalam solat ini jangan fikir kecil. Saya ingin mengulangi lagi. Ya, ada hukama berkata nak baiki dunia kena baiki manusia. Sebab manusia ni khalifatul ardh, khalifah di muka bumi. Nak baiki dunia kena baiki manusia. Nak baiki manusia kena baiki hatinya. Sebab hati yang mencorak manusia. Hati adalah raja dalam kerajaan diri manusia. Bila hati baik, seluruh anggota jadi baik. Dan untuk mengubah hati, kena baiki solatnya. Kena baiki, bermula daripada solat. First thing first, solat dulu. Tetapi solat yang sebenar-benar lah. Bukan solat yang dihafal secara teknikal, mekanikalnya saja. 13 rukun. Tapi penghayatannya dalam doa iftitah, rukun qaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'linya. Kita tak beri hati untuk melaksanakan solat dengan apa? Penghayatan. Ilmu yang kita gunakan untuk solat, minta maaf, ilmu tadika dulu. Ilmu di sekolah rendah dulu. Ilmu itu yang kita gunakan untuk solat. Walaupun dah umur sekarang ni, dah 50, 60. Ilmu itu tak pernah update, tak pernah upgrade ilmu kita. Apa rahsia sujud? Apa tarbiyah Allah waktu kita meletakkan dahi kita yang paling kita muliakan ke tempat yang paling hina? Itu adalah didikan Allah untuk melunturkan dan meleburkan ego kita. Tak kira awak sultan, awak perdana menteri, bila awak sujud, awak letak dahi ke tempat yang paling hina. Tetapi kenapa tarbiyah itu tidak berkesan? Dah banyak kali dah kita sujud, tapi ego masih lagi subur dalam jiwa kita. Ya, rukuk. Kita duduk antara dua sujud, minta 8 perkara, Rabbi firli warhamni. Ya Allah, ampuni dosaku, kesianan aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikan darjat aku. Kita minta 8 permintaan sewaktu kita duduk seperti mana peminta sedekah duduk, iaitu duduk antara dua sujud. Apakah kita hayati? Subhanallah. Jadi akhirnya solat itu sekedar I have to pray, bukan I need to pray. Ya. Sedangkan solat adalah kurniaan Allah direct kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melalui perantaraan Jibril. Direct. Kalau puasa melalui perantaraan Jibril. Kalau zakat melalui perantaraan Jibril. Tetapi solat direct Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nak menjelang bulan puasa, saya nak tanya, ya, keseriusan ibu-ibu menjaga puasa anak-anak dibanding keseriusan ibu-ibu menjaga solat anak-anak. Kita akan ketuk pintu anak kita supaya sahur. Tetapi bagaimana kita ketuk pintu rumah bilik anak-anak kita untuk solat subuh? Dan akhirnya keluarlah generasi yang lebih cakna menjaga puasa berbanding dengan menjaga solat. Terkejut kita di hotel-hotel dulu ketika majlis berbuka puasa, ya. Ya. Semua makan aja. Dah solat maghrib tak tinggal-tinggal, duduk situ je. Puasa jaga, tapi solat tak jaga. Kenapa? Didikkan. Sebab itu subhanallah, manusia yang hina ini apabila dia solat dia berhubung dengan Allah. Kata seorang bernama Al-Hakim. Apa Al-Hakim kata? Sekiranya kamu ingin, ya, Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. Tetapi sekiranya kamu ingin bercakap kepada Allah, dirikanlah solat. Solat ialah masa kita bercakap-cakap dengan Allah. Sebab tu dia kata as-solatu mi'rajul mu'minin. Solat adalah mi'raj. Mi'raj artinya naik, bertemu dengan Allah waktu solat. Subhanallah. Di sana ada kekuatan. When God is your friend, who is your enemy? Kenapa umat Islam sekarang lemah? Kenapa umat Islam ni ketinggalan? Ya. Antaranya ialah apabila kita tidak mendirikan solat dengan sebenar-benarnya. Yang kata as-solatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Agama itu apa? Agama itu way of life.
Way of life itu apa? Ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Artinya solat adalah tiang ekonomi, solat adalah tiang politik, solat adalah tiang pendidikan, solat adalah tiang way of life kita. Tetapi kenapa tidak begitu dalam kehidupan kita? Kita tidak nampak peranan solat itu begitu hidup, begitu segar dalam kehidupan kita. Yang ini satu persoalan yang ditinggalkan, ya, apabila kita menghayati peristiwa Isra' Mi'raj. Artinya kita bukan nak soleh ritual, kita nak soleh spiritual, soleh social dan soleh profesional. Inilah kesan daripada penghayatan mencungkir rahsia dalam Isra' dan Mi'raj. Saya rasa setakat itu, ya, ada berapa lagi yang ini kita letakkan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, cukuplah sampai di situ. Tapi bukan cukup sampai di sini, ya. Ilmu kena berterusan. Jangan cukup sampai di sini habis ini, ya. Berterusan, ya. Sekian wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukup padat saya dengan poin-poinnya. Jadi secara umumnya kita dapat ambil ibrah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Hikmah daripada peristiwa agung Isra' Mi'raj ni, dan di akhirnya saya tak sentuhlah tadi hikmah-hikmah tadi itu, cuma yang di akhirnya Ustaz tekankan iaitu solat. Solat atau silah atau hubungan kita dengan Allah. Dia begini saya bagi sama-sama kongsi, solat tu semua orang tahu wajib Ustaz, tetapi yang tak sampai spiritual ni sebab masih lagi ada kekurangan Ustaz. Kurangnya sebab apa? Tak ada ilmu Ustaz. Itulah yang pertamanya. Jadi itu ya, kita jemput ataupun kita ajak rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita GPSI ni, kita hadir majlis ilmu. Pertamanya fardu ain yang buat solat ni. Untuk kita macam mana sebab datang khusyuk seperti surah Al-Mu'minun kan. Lazi kham kan. Maksudnya Allah janji kejayaan dengan orang yang khusyuk dan solat. Macam mana nak khusyuk Ustaz kalau tak solat ni tak betul, ilmu tak ada Ustaz kan. Jadi itulah intipati hari ini sebenarnya yang kami Pusat Islam di sini bawakan ceramah Isra' Mi'raj ni. Sebenarnya kita nak islah atau muhasabah balik apa yang sebenar kekurangan yang individu yang ada di kita ni. Sama-sama saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua-semua. Jadi kalau ada soalan satu dua boleh utarakan pada Ustaz lah. Ada Ustaz ni dah dalam mesej ada keluar ni. Saya terus baca lah Ustaz. Ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Mana tadi mesej ni? Daripada Muhammad Yusri bin Nordin, boleh yang berbahagia Ustaz bagi tips atau cadangan bagaimana kita nak upgrade solat setanding dengan umur yang semakin meningkat ni dari segi langkah awal. Sila Ustaz. Langkah awal seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Azizi tadi kan. Saya mengulang apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ilmu itu adalah imam, manakala amal adalah makmum. Ya. Amal tu dia ikut ilmu dia. Ya, kalau ilmu setakat banyak tu, dia amal pun banyak tu lah dari segi, bukan bilangan rakaat tu kita minta banyak lagi, bukan. Penghayatan itu. Contohnya ya, sekarang kita tengok dari segi solat ini, ya, nak dapat khusyuk itu. Khusyuk itulah akur, tunduk dan patuh. Ketaatan dan keakuran kita kepada Allah. Ya. Khusyuk ini adalah kepada solat. Solat yang tidak ada khusyuk umpama jasad yang tidak ada nyawa. Yang tidak ada nyawa. Artinya, minta maaf ya, solat yang tidak khusyuk bangkai. Kata Imam Ghazali, bagaimana dia diterima oleh Allah yang kamu persembahkan hanya bangkai saja. Tak ada khusyuk, tak ada penghayatan. Ya, solat kita lalai, ya. Sebab tu kadang-kadang ada juga syaitan masukkan dalam diri kita ni ya. Kalau semayang lalai neraka wil. Betul tak semayang. Kalau tak sah semayang lagi lah ancaman ya, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Jihara maksudnya siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja kafir. Ya, cuma Imam Syafi'i saja yang mentakwilkan, yang memberi huraiannya agak lunak. Kalau seorang itu tidak semayang kerana dia tidak mampu lawan nafsu, tak jatuh kafir. Kecuali dia menolak ke Allah, solat ni ketinggalan zaman, tak perlu, itu jatuh kafir. Tapi kalau dia tak mampu lawan nafsu, malas dan sebagainya, itu dia tidak menolak kewajiban, cuma dia ada masalah malas dan sebagainya, itu tidak kafir, tapi dosa besar.
Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Jadi balik kepada tadi, nak sembahyang khusyuk. Jadi jangan tertipu. Ya, kalau kita aku selagi tak khusyuk, selagi tu tak solat, jangan. Ya. Kena berfikir, ya aku tak khusyuk. Tetapi cara untuk mencapai khusyuk ialah dengan solat. Macam kita lah. Jangan tunggu jadi baik baru nak buat kebaikan. Tapi buatlah kebaikan untuk jadi baik. Contohnya ada wanita bikin macam ni. Selagi saya tak jadi wanita solehah, selagi itulah saya tak tutup aurat. Tak pakai tudung. Mana mungkin macam tu. Jangan tunggu solehah baru nak tutup aurat. Tutuplah aurat untuk mencapai darjat solehah. Jadi kembali kepada solat tadi ya. Solat caranya yang pertama ialah bermulanya khusyuk itu bermula daripada wuduk lagi. Perjalanan menuju khusyuk tu bermula daripada wuduk lagi. Wuduk tu hendaklah kita hayati betul-betul. 6 rukun wuduk. 4 kering 2 basah ni ya, 2 kering 4 basah minta 2 kering 4 basah. 2 kering niat, 1 kering tertib kering, 4 basah basuh muka dan sebagainya. Tapi kita naklah dari segi hukum fiqahnya betul-betul menyapu area tu. Jangan main apa? Kena je, tidak. Mesti merangkumi semua tu. Itu dari segi fiqahnya. Dari segi penghayatannya pula, waktu kita membasuh anggota wuduk tu, kita membasuh penglihatan kita yang tadi banyak buat dosa. Kita membasuh kepala kita, pemikiran kita yang banyak memikirkan benda-benda yang buruk dan sebagainya. Itu penghayatan dari segi wuduk. Jadi wuduk ni jangan sambil lewa, sampai gelak-gelak, sampai ketawa-ketawa, jangan. Ya, penghayatan perjalanan menuju khusyuk bermula daripada wuduk lagi. Itu satu. Ya, jadi perlulah ada ilmu tentang wuduk dan upgrade lah. Jangan macam hafal gitu je. 2 kering 4 basah. Dulu yang kita ustazah kata apa 2 kering niat tertib 4 basah itu je. Tak. Kita perlu terperinci. Hayati. Ya, kemudian yang keduanya ialah kita khusyuk ni dia ada 3. Sebelum kita melakukan solat, semasa kita melakukan solat dan selepas kita melakukan solat. Banyak ilmu ni. Ya, yang kita perlu, kita upgradekan. Mudah-mudahan Pusat Islam dia akan buatlah ya kursus-kursus yang macam mana ke arah tahsinul solat, macam mana nak memperbaiki solat. Ya, sebab kadang-kadang ilmu accountant kita dah sampai degree, sampai PhD, tapi ilmu solat kita, ilmu Islam kita, minta maaf lah. Kalau dulu saya belajar SRP pun belum, penilaian darjah 5 lah tu. Itu jauh sangat. Ya, kita misal kata sampai sekarang ya, minta maaf ya. Dalam Quran ada kata la taqrabus solah wa antum sukara. Janganlah mendekati solat, jangan solat ketika kamu mabuk. Memang dulu para sahabat sebelum arak diharamkan, mereka minum arak lepas tu solat. Jadi tunggang langgang bacaannya. Tetapi kata ulama tentang mabuk ni termasuk bukan saja mabuk kerana arak, orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tak tahu tu mabuk juga. Baca doa iftitah tak tahu makna. Baca Quran, baca Fatihah tak tahu makna. Kalau makna erti-erti secara yang mudah, iyyaka na'budu, kepadamu tempat aku mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah tempat aku memohon. Itu secara erti dapat jadi pun cukup lah. Tetapi takkanlah 60 tahun macam tu lagi. Mesti kita kata macam mana yang dikata iyyaka na'budu tu sebenarnya, yang dikatakan pengabdian sebenarnya apa dia? Wa iyyaka nasta'in tu kenapa kalau kita minta Allah tak bagi? Ada kadang-kadang kita minta Allah bagi. Kenapa? Apa rahsia yang dikata wa iyyaka nasta'in? Contoh. Dan waktu itu Maliki Yaumiddin, Allah menjadi raja kepada hari pembalasan, hari kemudian. Kenapa kata Maliki Yaumiddin? Kenapa tidak Allah menjadi raja di dunia ini? Kenapa Maliki Yaumiddin contoh? Subhanallah, kalau kita belajar tafsir Fatihah, kemudian kita belajar sikit tentang tahiyat, tentang apa yang kita minta dalam solat dan sebagainya. Subhanallah, hardware solat dan dikatakan software solat. Hardware solat ni ialah perkara-perkara perbuatan. Software solat ialah hati. Dia ada 3 Pertama rukun qauli, kemudian rukun qalbi, rukun fi'li. Qauli, perkataan. Pembacaan kita, Fatihah wajib, takbiratul ihram tu wajib. Kemudian rukun apa? Rukun fi'li, berdiri betul, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, fi'li. Dan
Akhirnya apa? Rukun qalbi. Hati kita mesti ada 4 rasa. Mesti ada haya, rasa malu dengan Allah. Yang kedua, mesti rasa haibah dengan Allah. Yang ketiga, haibah ni rasa kebesaran Allah. Yang ketiga, rasa khasyah, rasa takut dengan Allah. Yang keempat, rasa apa? Rasa haya, rasa malu dengan Allah. Mesti ada 4 rasa ni. Jadi, inilah masanya kita menuntut ilmu. Sebab tu, minta maaf saya nak tutup ni dengan satu cerita. Cerita benar. Waktu muda-muda dulu ada pengalaman saya pergi ke selatan Thailand. Selatan Thailand ni tempat pondok-pondok, Narathiwat, Songkhla, yang Yala dan sebagainya. Semua ni tempat pondok-pondok banyak. Yang anehnya bila saya lihat di pondok-pondok itu, orang yang mengaji ke pondok-pondok ni termasuk orang-orang tua tau. Orang tua. Dah umur 70, 60 lebih, bawa kitab-kitab pergi ke pondok menuntut. Dan saya tengoklah kitab-kitab yang mereka bawa tu. Kitab-kitab yang mereka bawa ni bukan kitab besar. Kitab wuduk. Muniyatul Musalli, kitab solat. Muniyatul Musalli ni kita tahulah solat kan. Tak ada macam mana menghati solat. Timbul hati saya pertanyaan. Agaknya orang tua ni dulu masa muda tak belajar ni. Sebab tu kitab wuduk dia bawa. 70 tahun bawa kitab wuduk lagi. 70 tahun bawa kitab solat lagi, kan rukun solat yang 13 ni macam mana? Lalu saya bertanya, dulu tak belajar ni atuk sebab bawa kitab-kitab yang apa jawapannya? Jawapan ni lah yang menyebabkan saya teringat sampai sekarang. Dia kata apa? Atuk nak mati semasa belajar. Atuk nak mati semasa belajar. Betul? Supaya kalau kita belajar ni mudah-mudahan kita diampunkan sebab kita dalam bergerak dalam belajar. Kalau kita rasa kekurangan, berterusan bentuk ilmu. Kalau kita naik kereta, sampai ke lampu merah menyala, kita berhenti. Kemudian lama kemudian sikit, lampu tukar hijau. Tapi kereta yang depan ni tak bergerak-gerak lagi, kita marahlah. Tak start lagi. Kita ni nak hijau ni, nak jalan. Tiba-tiba kita tengok dia L. Dia ada L dekat belakang dia. Kita marah ke? Tuan Haji? Tak marah sebab dia gantung L, betul? Jadi gantunglah L seumur hidup kita. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Dengan berterusan belajar. Inilah caranya. Tidak ada kejahilan, tidak boleh. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya. Kejahilan adalah yang suatu yang kegelapan. Subhanallah. Minal mahdi ilal lahdi. Semayang pun 5 minit menuntut ilmu, subhanallah, daripada buai hingga liang lahat. Jadi mudah-mudahan kita teruslah upgrade ilmu kita tentang solat. Bagi hati kepada solat kita. Bagi hati. Bukan service with heart, tapi solat with heart, insyaAllah. Itu saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, padat Ustaz jawapannya. Jadi kita kat sini, saya sekalian cukup sekadar ni lah soalan sebab Ustaz dah lebih pada 11.30. Saya minta maaf sebab ada tadi Dr. Nazri kot yang kat tangan ni, tapi kita tak bagi laluan sebab kita dah menghadapi masa dah kita sampai waktu yang kita janjikan dengan Ustaz. Jadi kesimpulannya Ustaz, tidak dapat lain, kita kena upgrade solat dengan kita pergi mencari majlis-majlis ilmu Ustaz pertama-tamanya majlis ilmu yang fardu ain, yang mana nak memperbaiki solat. Saya teringat satu guru cakap dalam, dia kata Syekh Roslan dalam Matan Zubat cakap, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap apa amalan ibadah ni kalau kita buat tanpa ilmu tertolak, tak diterima kan Ustaz. Jadi itulah motivasi saya Ustaz untuk kita sama-sama pergi hadir dalam majlis-majlis ilmu. Jangan tunggu besar ikhlas Ustaz. Kita ada di sekitar kita surau, di masjid ada majlis ilmu yang fardu ain nak membetulkan solat kita pergi. Jadi cukup sekadar Ustaz, saya memang banyak komen-komen dalam Facebook tadi kata syukur hari ini ceramah memang padat dan tepat, dan mereka syukur banyak-banyak Ustaz memperingatkan balik peristiwa agung ini kaitan dengan solat. Jadi Alhamdulillah, jadi cukup sekadar ini. Saya mohon ampun dan maaf dan terima kasih sekali lagi Ustaz atas kesudian, dan masa-masa akan datang insya-Allah kita akan bersemuka jumpa Ustaz dalam siri-siri yang lain ceramah
Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.